Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua panel. Berikut adalah agenda untuk pembincangan pada sesi kali ini. Tajuk kajian kami adalah kajian mengenai tahap keberkesanan media interpretasi grafik di terowong Bijak Timah Sungai Lembing, Pahang. Ahli kepada kami adalah yang pertama, Muhammad Rahimi bin Muhammad Fahimi, Nur Suyati binti Sofi dan Nadiatul Aini binti Kamaluddin. Pengenalan bagi kajian kami adalah seperti berikut. Pelancongan merupakan salah satu sektor yang besar dalam industri perkhidmatan negara. Malaysia dapat menjana pertukaran wang asing yang tinggi dengan meningkatnya kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Ikut pelancongan, perjalanan dan rawatan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar untuk menikmati dan menyedari akan sifat-sifat semula jadi, termasuk sifat-sifat kebudayaan dan menggalakkan pemeliharaan alam sekitar. Salah satu cabang sektor pelancongan yang penting di Malaysia kerana kegiatan tersebut sangat rapat hubungannya dengan konsep pelancongan lestari. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Terdapat dua latar belakang kajian bagi kajian ini. Yang pertama, Sungai Lembing secara umumnya mempunyai sebuah muzium yang menonjolkan industri pelumbungan Bijak Timah yang dibuka pada tahun 2003. Jika kawasan Gelombong diperluaskan, ia akan memberikan kepuasan yang lebih mendalam, terutama kepada mereka yang suka membuat kajian dan menerka khazanah alam. Seterusnya adalah penyataan masalah. Terdapat 3 penyataan masalah bagi kajian ini. Yang pertama, papan informasi yang kurang jelas serta tulisan yang tidak menarik pengunjung untuk membaca. Kedua, informasi yang disediakan tidak mengikut turutan serta mengelirukan pengunjung. Ketiga, papan informasi kurang menarik dari segi reka cipta dan tidak diperbarui telah memberi impak yang membosankan kepada pengunjung. Untuk objektif kajian, saya mempersilakan rakan saya Nur Suyati binti Sofi untuk menyambung pembincangan ini. Seterusnya, saya Nur Suyati binti Sofi akan meneruskan pembincangan bagi agenda berikut. Objektif kajian. Terdapat 2 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap keberkesanan media interpretasi grafik di terowong Bijak Timah Sungai Lembing, Pahang. Kedua, untuk mengkaji keberkesanan papan maklumat yang terdapat di terowong Bijak Timah Sungai Lembing. Seterusnya, bagi skop dan kepentingan kajian. Antara skop kajian penyelidikan ini termasuklah pertama, memahami definisi, konsep dan prinsip interpretasi sebagai pendekatan pelancongan. Kedua, mengkaji peranan interpretasi sebagai faktor utama dalam meningkatkan pemahaman yang jelas terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Terdapat 3 kepentingan kajian. Pertama, memberi pengetahuan kepada pengunjung. Kedua, memberikan kemudahan dan kefahaman kepada pengunjung. Ketiga, memastikan pengunjung memahami apa Next. Terdapat 3 perkara utama yang dibincangkan dalam kajian literature. Perkara yang pertama adalah pelancongan warisan. Mengikut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, warisan terbahagi kepada 2, iaitu pertama, warisan kebudayaan, merujuk kepada monumen, bangunan dan tapak. Kedua, warisan semula jadi, merujuk kepada tapak semula jadi, geologi dan fizikal ciri-ciri semula jadi. Perkara yang kedua, papan tanda bermaklumat. Media interpretasi yang terdapat di kawasan terowong Bijak Timah Sungai Lembing ini dikategorikan sebagai media interpretasi grafik, berfungsi dalam memberikan maklumat penting berkaitan tarikan dan informasi kepada pelawat, dan papan tanda yang baik boleh menyampaikan maklumat secara berkesan. Perkara ketiga, terdapat 5 masalah yang terdapat di terowong pelumbungan Bijak Timah. Pertama, faktor kekurangan informasi mengenai tempat tersebut.
Kedua, kekurangan dari segi perkhidmatan yang disediakan. Ketiga, maklumat yang diberikan kurang jelas dan tepat. Keempat, kurang tarikan di papan bermaklumat. Kelima, pengunjung tidak mendapat maklumat dengan baik. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan bagi penghasilan InfConverter. Terdapat dua rangka kerja. Pertama, berikut adalah rangka kerja kajian. Kedua, merupakan rangka kerja penghasilan produk. Assalamualaikum, saya Nadiatul Aini. Saya akan meneruskan lagi pembentangan pada hari ini iaitu kawasan penyelidikan. Sungai Lembing merupakan tempat galian biji timah yang terbesar di dunia pada tahun 1920 hingga 1950. Mempunyai sebanyak 14 gelombang biji timah sedalam 1,400 ke 2,300 kaki, manakala jarak keseluruhan hampir 3,200 kilometer. Terusnya adalah kaedah kajian. Kaedah kajian digunakan adalah kaedah kuantitatif, iaitu mengumpul dan borang soal selidik telah diedarkan sebanyak 100 kepada pengunjung, penduduk setempat dan juga orang awam. Data telah dianalisis menggunakan SPSS. Tujuan kajian adalah membangunkan media interpretasi InfConverter yang mesra pengguna untuk kegunaan pengunjung di kawasan sejarah Sungai Lembing dan seterusnya menilai media interpretasi grafik tersebut dari segi aspek kepuasan pengguna terhadap interpretasi grafik. Seterusnya adalah jadual 1, demografik. Raja di atas menunjukkan tentang analisis data berkaitan dengan umur jantina dan bangsa dan juga kewarganegaraan. Dalam kajian tersebut, umur responden telah dipecahkan kepada 5 lingkungan umur. Hasil daripada kajian mendapati majoriti bilangan responden adalah terdiri daripada lingkungan umur 21 tahun hingga 30 tahun, iaitu sebanyak 63% dengan jumlah responden seramai 63 orang. Seterusnya diikuti dengan bilangan responden berusia dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun, iaitu sebanyak 19% dengan jumlah responden seramai 19 orang. Akhir sekali, peringkat umur adalah 18 hingga 20 tahun dan lain-lain. Lingkungan peratus adalah bilangan responden paling rendah iaitu sebanyak 8% dengan responden seramai 8 orang. Seterusnya adalah bilangan jantina responden. Hasil kajian mendapati bilangan responden bagi jantina lelaki adalah sebanyak 49% dengan responden seramai 49 orang. Manakala bilangan responden yang selebihnya adalah terdiri daripada kalangan jantina perempuan iaitu sebanyak 51% dengan bilangan responden seramai 51 orang. Terdapat 4 bangsa responden yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain. Hasil kajian mendapati responden yang berbangsa Melayu merupakan responden dengan bilangan yang paling ramai iaitu seramai 81% dengan bilangan responden seramai 81 orang. Terusnya responden yang berbangsa Cina pula adalah sebanyak 18%. Diikuti dengan India iaitu 1%. Hasil dapatan kajian mendapati responden warga negara adalah sebanyak 100% dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Bagi kategori bukan warga negara pula adalah 0% dengan 0 responden. Seterusnya adalah jadual 2 mengenai tahap kepuasan pengunjung mengenai papan maklumat media interpretasi grafik di Sungai Lembing. Hasil dapatan kajian mendapati soalan 1 hingga 6 adalah berpandukan papan maklumat media grafik di Sungai Lembing. Berdasarkan soalan yang diberikan, kebanyakannya responden tidak bersetuju kawasan ini menyediakan maklumat media intergrafik yang menarik. Hasil borang soal selidik mendapati sebanyak 54% responden kurang bersetuju menggunakan bahasa dan tulisan yang mudah difahami. Sebanyak 38% responden sahaja yang bersetuju bahawa reka bentuk papan tanda maklumat adalah menarik dan sebanyak 40% responden menyatakan bahawa susunan informasi adalah tidak teratur dan sebanyak 42% juga bersetuju menyatakan kedudukan papan informasi adalah tidak seterusnya. Seterusnya sebanyak 36% responden menyatakan bahawa bahan pengurusan di Sungai Lembing perlu menggunakan dua bahasa yang lebih mudah difahami. Seterusnya adalah jadual 3. Mengetahui pandangan responden terhadap penghasilan InfConverter. Berdasarkan hasil kajian dijalankan,
majoriti responden bersetuju bahawa produk Inf Converter ini boleh memberikan kemudahan kepada pengunjung yang mana setiap ciri-ciri diambil semasa membina produk ini adalah untuk memenuhi kepuasan pengunjung dari segi interpretasi grafik berkenaan sejarah dan maklumat bagi kawasan Sungai Lembing ini. Hasil keseluruhan pembangunan produk Inf Converter ini seterusnya dapat meningkatkan lagi kehadiran pengunjung ke kawasan Sungai Lembing ini kerana dengan adanya produk ini pengunjung lebih memahami dengan terperinci maklumat-maklumat berkaitan sejarah di kawasan Sungai Lembing. Seterusnya, memberikan kepuasan yang lebih kepada pengunjung dan sekaligus dapat meningkatkan imej di kawasan Sungai Lembing ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesimpulan. Melalui hasil perbincangan penyelidikan ini telah mencapai objektif yang disasarkan iaitu menggunakan media interpretasi grafik iaitu Inf Converter. Ini berpuas hati dengan media interpretasi grafik tersebut ketika menggunakannya untuk mendapatkan info tentang Sungai Lembing. Hasil dapatan kajian juga mendapati ianya juga telah memberikan impak yang positif kepada pengurusan muzium dan galeri sejarah di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang dan juga ianya memberi kesan positif kepada penduduk setempat. Seterusnya adalah rujukan yang telah kami jalankan untuk kajian ini. Sekian saja pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.